Okay. Sekejap ya. Okay, sebelum tu tolong bacakan doa. Afza Firzana. Baca doa. Jadi apa berlaku? Sekarang ni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina himmataka wa anshur alaina min khizai rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman wa zidni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, baik. So untuk graph motion yang last week punya lesson, okay. So kita ada 3 jenis graph sebenarnya. Okay, so graph yang pertama. Sekejap ya. Okay, boleh dengar suara saya dengan jelas ya? Kalau ada masalah tak dengar ke apa, bagi tahu eh. So untuk graph motion. Okay, boleh nampak ke tulisan saya? nampak. Okay. So graph motion, okay, yang pertama adalah graph velocity melawan time. Okay, so graphnya, okay, so paksi X dia ialah time, iaitu second. Okay, paksi Y dia adalah V, iaitu meter per second. Okay, so apa yang you perlu tahu untuk graph velocity melawan time ini, okay, contoh kalau saya bagi bentuk graphnya adalah macam ni Okay, so yang you perlu tahu untuk graph V melawan T ini, dia punya gradient. So gradient dia adalah mewakili acceleration. Okay, so maknanya kalau saya bagi bentuk graph macam ni, so you kira dia punya acceleration. So you dah tahu kan macam nak kira acceleration kan? Kita akan buat satu segitiga. Saya dah ajar, ingat tak dulu? Okay. X1, Y1, X2, Y2. So calculation untuk acceleration, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So you akan dapat jawapan atau pengiraan daripada gradient itu adalah acceleration, di mana unitnya adalah meter per second per second. Okay, boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh. So kena ingat untuk graph V melawan T, gradient dia adalah acceleration. So kalau you tengok dekat sini pun Y bahagi X adalah gradient kan? So Y bahagi X. So kalau kita tengok paksi Y, unitnya adalah ms negative 1. So bila kita bahagikan dengan second, S tu kita bawa naik atas, so dia akan jadi ms negative 1 S negative 1. So you akan dapat ms negative 2, di mana itu adalah unit untuk acceleration. Okay, faham ya? Okay, so graph untuk velocity melawan time ni ada banyak. Okay, so contoh kalau graph bentuk macam ni, bermakna gradient dia adalah constant. Okay, kalau saya letak macam ni, A, sini B, lepas tu macam ni. Sorry. Tegak. Okay, macam ni. Okay, lepas tu menurun macam ni. Okay, sini C, sini D. Okay, saya bagi macam ni lah bentuk dia. Right. Jadi, kalau you tengok, A, B, B, C, C, D. Lain-lain tak dia punya gradient? Lain kan? Jadi biasanya untuk graph motion ini, soalan yang ditanya untuk graph motion ialah what is the type of motion? Itu yang akan ditanya. What is the type of motion? Okay, contoh soalan what is the type of motion of AB? Itu soalan yang dia tanya. Jadi you kena tahu
Okay, bila soalan tanya type of motion, you kena jawab sama ada dalam sebutan velocity atau dalam sebutan acceleration. Ingat so dua je jawapan dia. Sama ada dalam sebutan velocity atau dalam sebutan acceleration. Jadi kalau saya tanya type of motion of AB, nak jawab apa? Object move with uniform acceleration. Uniform acceleration kalau you bagi dalam sebutan acceleration. Sebab bila you tengok graf ni straight macam ni, kita akan dapat nilai gradient dia. Kalau kita kira gradient sini sama nilai, kalau kita kira gradient sini pun sama nilai. Betul tak? Di sepanjang garisan lurus ni, gradient dia adalah sama. Setuju ke tak? Pada AB. Jadi gradient dia adalah sama. So gradient adalah acceleration. So kita katakan acceleration dia constant ataupun acceleration dia uniform untuk AB. Boleh? Boleh ya? Okay, kalau kita nak sebut dalam sebutan velocity untuk AB? Velocity increases uniformly. Yes, very good. Velocity increases uniformly. So, halaju bertambah dengan seragam. So, bila hubungan halaju, hubungan velocity dengan acceleration ialah apabila berlaku pertambahan velocity. Means that when you are driving the car, you press the full pedal. You tekan minyak. So, kereta akan semakin laju. So, when the velocity increases, there is an acceleration. Okay. Now kita tengok pula BC. BC. Type of motion of BC. Nak cakap apa? Object rest. BC. Object rest. Kan saya kata kalau soalan tanya type of motion, sebutan mesti diberi dalam sebutan apa? Zero acceleration. Dalam sebutan acceleration ataupun velocity. Jadi saya tanya, what is the type of motion of BC? So you nak cakap apa? Tadi apa siapa jawab tadi? Uniform velocity, teacher. Uniform velocity ataupun constant velocity. Betul? Bila constant velocity, maknanya you tekan tak minyak bagi bertambah velocity tu? Atau you maintain saja velocity tu? Maintain. Yes. When we maintain the velocity, ada tak acceleration? Tak Tak ada. So, dalam sebutan velocity, velocity constant. Dalam sebutan acceleration, acceleration Zero. zero. Okay, ada soalan setakat ini? Boleh faham ya? Faham. Okay, sekarang ini saya nak tahu what is the type of motion of CD. Dalam sebutan velocity, you tengok CD Decreases. ni. Velocity dia decreases, betul? Betul. Yes, velocity dia decreases, meaning to say kalau you are driving the car, what happen to the car? Brake. Brake. Dia press brake pedal, betul? So the car will getting slower and slower. So the velocity decreases. So type of motion kita katakan the velocity decreases uniformly. Okay. So what happened to the acceleration bila velocity decreases? Deceleration. Yes, decelerates. Okay, decelerates. Boleh faham? So, Boleh. okay. So tadi saya kata acceleration adalah gradient of the velocity against time. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi gradient tu you boleh kira lah untuk tahu dia punya acceleration. Okay, boleh faham ya? Alright. Now, kalau ni tadi kita kata decelerate. Okay. So kalau CD ini kita katakan decelerate. Okay, lepas tu saya sambung sikit graf ni. Saya letak dia dekat bawah ni. Apa berlaku sekarang? Ni saya letak E. Dia change Apa berlaku dekat situ? Okay, sampai dekat part C, X ini, dekat sini, apa jadi?
Kereta tu tadi, okey, pada A, B dia tekan minyak, dia pun jalan. Betul tak? Tiba dekat B, C, dia maintain dia punya velocity, betul? Tiba dekat C, dia pun tekan brake. Dia tekan brake sampailah dekat A. Kalau you tengok pada point A pula, pada point A, pada titik merah ni, velocity dia berapa? 0. Velocity dia kosong. Betul tak? Lepas tu apa jadi apa jadi selepas velocity dia kosong? Dia pada point D dan E tu. What happened during DE? Dia patah balik. Negatif. Dia berpatah balik. So DE pada start dia mula-mula kosong tu dia pun U-turn. Faham tak? Mula kereta tu dia jalan. Ni kereta ni kan. Okay, dia jalan ke depan. Okay, tiba-tiba dia berhenti dekat sini. Dia pusing balik. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? So pada point yang kat sini ni, V dia adalah kosong. Itu ialah yang inilah. So dia pusing balik. Bila dia pusing balik, okay, so DE ni maknanya you akan dapat nilai velocity dia berapa? Negatif. Negatif sebab dia opposite direction. Ingat velocity ialah vector quantity. Apabila diberi nilai negatif, bermakna dia bergerak in opposite direction. Faham? Jadi acceleration you akan dapat nilai negatif sebab arah velocity dia juga adalah negatif. Faham tak maksud saya? Negative acceleration sama tak dengan decelerate? Tak. Tak. Anyone? Tak sama. Decelerate maknanya dia semakin perlahan. Kereta tu semakin perlahan. Tapi acceleration negative bermakna dia accelerate but in opposite direction. Faham? Faham? Faham. Faham. Okey? Boleh Okey, bagus. Okey. Kemudian area under graph. So ni dah settle tak ada masalah Boleh ya? Boleh ya? So kalau kita type of motion of DE, saya nak kata apa? Type of motion of DE. Negative acceleration. Negative acceleration, betul. Kalau dalam sebutan velocity? Okay, Decreasing velocity. Decreasing ke? Are you sure? Sini katalah saya letak negatif 5. Sini ialah negatif 1. Okay, so maknanya 1/5. Semakin bertambah ke semakin berkurang velocity tu? Tambah. Semakin bertambah, cuma you dapat negatif, betul tak? Betul. Faham tak maksudnya? Jadi Betul, sebenarnya faham. velocity decreasing ke velocity dia bertambah? Bertambah. Bertambah but in opposite direction. Velocity negatif tidak sama dengan velocity decreasing. Faham? Kiranya teacher, Yeah. negative velocity kat graf tu untuk tunjuk yang dia ke opposite direction. Yes. CD betul. Velocity decreasing. Tetapi DE bukan velocity decreasing. Dia adalah negative velocity, bermakna dia ada velocity. Tetapi velocity-nya adalah negatif kerana dia bergerak in opposite direction. Faham? So, type of motion of DE is negative acceleration ataupun velocity negative atau velocity in opposite direction. Boleh? Constant pula. Increasing velocity but in opposite direction. Sebab daripada 1 kan, dia bergerak daripada kosong kepada 5. Betul tak? Daripada titik merah ni kosong kan dia punya velocity, betul? Pergi ke point E. E ini adalah nilai dia 5. Betul? Jadi daripada 0 ke 5 kan bertambah velocity-nya.
Cuma you dapat nilai negatif sebab dia opposite direction. Boleh faham? Saya ulang sekali lagi ya. Velocity decreasing tidak sama dengan negative velocity. Decelerate tidak sama dengan negative acceleration. Faham? Okay. So untuk graf V melawan T, gradient adalah mewakili acceleration. Jadi kalau ditanya type of motion, you boleh tengok sendiri accelerationnya berapa. Okay, biasa dia bagi dalam graf, dia akan bagi skala lah. You boleh kira lah dia punya gradient tu. Faham? So far ada soalan? Boleh Saya rasa saya dah cover dah last week. Cuma saya tak terangkan detail macam hari ni lah. Okay, kemudian. Okay, yang pertama tadi gradient. Yang kedua ialah area under graph. Okay, so yang kedua adalah area under graph. Okay, so area under graph mewakili displacement. Kalau tadi gradient mewakili acceleration. Now area under graph mewakili displacement. Okay, so tadi saya bagi graf dia kan. Velocity time kan. Graf dia macam ni. Okay, so sekejap saya padam sikit yang ni tak serong sangat. Kejap Okay. Okay. So sini A, B, C, D. Okay. Area under graph adalah bermaksud luas di bawah graf ini. Contoh AB ni. Okay, bentuk segitiga, betul? Betul tak? Betul. AB tu bentuk segitiga kan? So you kira lah luas dia ni. So dapatlah luas itu adalah dia punya displacement. Lepas tu you kira lah BC pula. You kira pula BC ni. Lepas tu you kira lagi satu segitiga. Jadi luas segitiga. Luas segitiga AB tambah luas segitiga BC. Luas BC tambah luas CD. You akan dapat nilai dia. So area adalah displacement. Faham? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Now, katalah graf ini saya panjangkan. Okay. Kepada bentuk ni. Warna kuning ni. Okay Sini T Saya panjangkan dia jadi macam ni. D, E, F. Okay. Sekarang ni macam mana nak kira DE? Boleh tak kira DE? DE ni. Boleh tak kira? Saya akan kira sini kan? Dapatlah luas segitiga juga, betul tak? Betul tak? Kalau kita tambahkan semua, maksudnya luas segitiga ABCD ni, okay, tambah dengan luas DE, itu adalah distance. Okay? Kenapa Almas? Apa yang bising kat sebelah kau tu? Kucing ke? Kucing? Okey. Sekarang ni saya kata tadi area under graph untuk graf V melawan T adalah mewakili apa? Displacement. Displacement. Okey, dia juga boleh mewakili distance. Okey, atau distance. So apa yang membezakan dia antara displacement dengan distance? Okey, kalau soalan tanya, what is the distance of this graph? Okey, macam mana nak kira distance? Kalau dia kata what is distance of this graph? So you akan tahu bahawa dia kira area under graph, betul tak? So you akan kira semua garisan yang saya loretkan warna merah ni. Betul ke tak? Okey, untuk distance, okey, luas ABCD tambah sahaja dengan luas DE. Dia tak kira pun DE itu sebagai negatif. Faham tak? Itu adalah distance. Tetapi untuk displacement, kerana displacement itu adalah vektor kuantiti, maka luas ABCD tambah negatif DE.
Faham tak? Sebab bila you kira area DE ini, you akan dapat nilai dia negatif. Faham? Jadi, displacement, you kira ABCD tambah dengan nilai negatif DE. Okay, ada soalan tak? Ke tak faham? Ke tak faham? Tak faham. Tak faham? Okay, mari sini saya terangkan lagi sekali. Okay, so kalau displacement, kalau distance, okay, distance. Distance sama dengan area ABCD tambah area DE. You tengok kalau you nak kira luas DE tu, you akan dapat luas dia positif ke negatif? Negatif. Negatif kan? Tapi untuk distance, you nampak tak? Ada tak tanda negatif pada DE ni? Tak. Tak ada. Sebab distance dia tidak mengira nilai negatif. Sebab negatif itu menunjukkan direction. Betul tak? Faham tak ni? Jadi distance adalah scalar quantity. Dia tak peduli pun pasal arah, direction. Jadi distance you tambahkan semua tanpa memperdulikan nilai DE yang negatif itu. Tetapi jika you mengira displacement, boleh nampak ke tulisan saya ni? Nampak. Okay, luas Nampak. ABCD tambah negatif DE. Luas dia negatif. Nampak tak simbol negatif ni? Nampak tak simbol negatif yang saya bulat ni? Nampak. Jadi bila displacement, you kena ambil kira nilai DE yang negatif itu. Boleh ya? Almas, berkerut muka kau faham ke tak? Tengah faham je. Okay. Lepas tu ni siapa lagi ni? Farah? Ya, Farah cikgu. Nurain. Faham ke? Faham. Apa yang kau faham? Apa beza distance dengan displacement? Kalau distance, tambahkan semua arah, tak payah ikut direction. Kalau displacement, tambahkan semua arah. Lepas tu yang DE Apa tambahkan semua arah? Tambahkan semua area. Kalau yang DE tu kena buat negatif sebab dia berubah direction. Yes. Faham semua? Zafrin Arisa Rizwana. Did you get it? Teacher faham? Yes. Okay, faham ya? Okay, ini baru satu graf. Velocity melawan time. Okay, faham ya? Jadi, example yang saya bagi, itu graf displacement. Okay, saya example 2. Ada sesiapa yang boleh tunjukkan kepada saya how to solve the equation of example 2? Example 2. Anyone? Yuhu! Ada tak? Ada tak? Siapa saya nak panggil ni? Saya nak stop sharing. Okay, kita tengok example 2. Saya nak panggil Alia. Alia Misha. Nur Alia Misha. Alia Misha banyaknya jerawat kau. Makan banyak berminyak ni. Sebutir-sebutir aku kira ni. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Kalau tak tengok muka kau ni nampak jerawat. Cepat share screen. Mana example tu? Dah siap ke belum? Teacher saya belum siap sebab saya tak faham sangat example tu. Ewa, apa yang kau tak fahamkan sama sejibun dengan apa aku terangkan tadi? Saya baru faham tadi. Baru faham tadi. Okey, Alia, snapshot example tu kau tunjuk dekat kawan-kawan kau. Gunakan keynote, tulis. Kejap teacher. Yang lain ada soalan? Tak ada. Tak ada. Hidayah? Kau tak ada tudung colour lain ke, Hidayah?
Tak kali jumpa kali hitam, kali hitam, kali hitam, kali hitam, kali hitam. Kau tengok ni, si Almas ni. Tudung dia macam-macam jenis. Sekejap pakai Ariani, sekejap pakai Hajrah, sekejap pakai tudung pasar malam. Tak Mana ada ada yang gurau teacher? je. Yang seorang lagi tu si Zulaika. Pun sama. Hitam, hitam, hitam. Hitam, hitam tudung dia. Gurau je gurau je. Kalau tak buat lawak-lawak sikit ni korang ngantuk. Ni siapa pula ni? Izzati aku nampak dinding hijau je. Sampai hati. Izzati, asal kau tunjuk muka kau separuh je. Kau pun sama. Aku nampak jerawat. Penuh kat dahi. Okay. Mana si Alia tadi? Hilang dah. Alia Misha. Okay. Apa yang menyebabkan gram motion ni agak complicated? Nuha Afika boleh? Nuha Afika dia pergi tuition. Mesti dah terror. Okay, Nuha? Okay ke? Okay, teacher. Nuha dia dah habis dah chapter tu. Okay. Siapa lagi? Ain Nadira. Ada apa-apa nak tanya Ain Nadira? Sementara kita nak menunggu si Misha Omar ni. Tadi teacher faham. Faham ya? Faham. Faham ke pam? Aku dengar pam. Faham. Faham. Mana si Misha ni? Alia Misha? Okey, yang lain tengok sekali example tu. Cuba buat example tu. Ke ada yang dah buat? Kalau belum boleh buat sekarang. Saya bagi 5 minit. Sementara nak menunggu si Alia Misha tu. Okey, yang lain buat. Sekarang. 5 minit je saya bagi. Lepas tu saya akan panggil selepas Alia Misha buat pembentangan, saya panggil orang yang kedua pula. Cepat. Kita tengok siapa yang kena. Okay, go. Kira. Jangan off kamera. Aku tak nampak kau menulis. Azwa, aku nampak spek mata kau 2 biji je Azwa. Terus tak nampak dah. Okay. Come on. Kira. Ni ada yang keluar masuk ni. Aku suruh kira dia pergi left pula. Nuha pun sama. Nampak tudung coklat dia je. Kira. Soalan tanya. Calculate acceleration of the car. Ini kita dah bincang dah tadi kan? Calculate acceleration macam mana nak dapat daripada graf adalah dia punya gradient. So you kira lah. Sebab dalam graf ni dia dah bagi dah soalan tu. Dia dah bagi skala daripada soalan tu. So kita tak ada masalah, you boleh kira. Okay, so dia minta kalau mungkin susah sikit untuk kira MN. Tapi tak ada masalah pun, boleh je kira pun. MN tu gantikan je nilai. Tak ada hal. Okay, kemudian soalan B state the type of motion. Type of motion ni, kan saya kata tadi type of motion adalah 2 sebutan. Sama ada you nak sebut dalam bentuk velocity atau you want to say in acceleration. So both accepted. Okay. Lepas tu soalan C total displacement. Teacher. Ya saya. Ya Zulaika, nak cakap apa? Nak tanya. Ingat nak suruh teacher diam. Apa dia tak dengar? Dia minta total. Total displacement for the whole journey. Soalan kita kan dia minta total displacement. Okay, untuk yang KL tu, yang square bawah dia tu kita kena kira ke? Kena. Okay. Yang mana? Square yang KL tu kan triangle kan, bawah dia tu. KL? Mana ada KL? Example tu lah sayang. Example tu. Yelah. Okay. Yang KL. KL. Tu semua area underground lah you kena kira. Okay, JK bentuk segitiga betul? JK bentuk segitiga kan area dia? Okay, yang KL tu dia bentuk trapezium. Dia bentuk trapezium. So you gunakanlah formula trapezium. Kira KL tu.
Lepas tu LM tu bentuk square. Okay? Lepas tu M yang satu lagi tu you kena kira segitiga tu dulu. Lepas tu barulah kira NO punya segitiga. Faham tak? Dekat M tu sepatutnya segitiga yang dekat atas tu kena kira lah. Lepas tu baru kirakan segitiga NO yang dekat bawah tu. Okay? Okay. Si siapa ni namanya? Si Alia Misha? Okay. So yang lain dah siap ke? Yuhuu! Aku bercakap dengan skrin ke aku bercakap dengan orang ni? Hello, anybody home? Siap. Dah siap? Dah teacher. Okay, jom kita tengok macam mana Alia Misha menyelesaikan soalan ini. Alia Misha? Teacher. Ya? Ya? Tulis je kat keynote tu. Tapi mana tadi yang soalannya tu tadi? You kecilkan soalan tu, lepas tu kan ada ruang tepi tu you tulis. Okay? Okay. Kecilkan. Mana gambar yang soalan tu? Gambar soalan. Graf tu. Okay, you kecilkan dua-dua ni. Ataupun you kecilkan yang soalan yang kedua ni. Yang pace yang kedua. Yang kedua ni. Yang calculate acceleration tak? Tu you kecilkan. Boleh tak? You klik dekat drawing. Nanti dia akan keluar apa nama? Peta. Tekan tambah. Klik dekat gambar tu. Tu. Okay, kecilkan. Kecilkan bukan besarkan. Kecilkan. Tolak je. Tolak. Bawa naik atas. Sikit. Okay, so ada ruang di bawah. Alright. Baik, kita tengok soalan pertama. Calculate the acceleration of the car between J, K. Okay. So JK. Acceleration kita nak tengok macam mana Alia? Alia, on kau punya mikrofon. Perit dekat aku ni bercakap seorang. Alia! Okay. So JK. Mana gambar JK tadi? Tengok Alia? Okay. Alright, explain daripada gambar ni JK tu macam nak kira? Cakap je dulu. ZK kalau nak kira acceleration kena dia punya final velocity tolak initial velocity. Okay, untuk graf ni yang JK punya garisan ni awak letakkan koordinat dia. Sini. Koordinat berapa tu pada point K? Nak kena cubit ni. Nak kena cubit. 10? 20? Ya, koordinat satu lagi. J. Okay, sebab kita nak kira acceleration, soalan tanya untuk garisan JK. Betul tak, girls? Betul tak, girls? Dia nak JK. Betul. Jadi you kena kira gradient untuk JK. Alia, okay, apa formula gradient untuk kira JK punya gradient? Tulis kat situ. M sama dengan apa tolak apa? Bukan Y kuasa 2. 2 tu dekat bawah.
bukan power. Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. Yes. Divide by X2 tolak X1. So please girls, don't make mistake. So normal mistake yang students buat ialah dia terbalik. Dia tulis X2 tolak X1 dekat atas, Y2 tolak Y1 dekat bawah. Salah lah. Gradient Y dekat atas, X dekat bawah. Okey, gantikan nilai. You nak ambil K ke J sebagai Y2. Yang mana satu you nak ambil? Alia. Okey. Okey, so 20 tolak kosong. Apa pula 20 tolak 10? Alia! Kena gigit juga. Apa pasal 20 tolak 10 tadi? Kan Y2 tolak Y1? Y2 tolak Y1 kan? Y2 20, Y1 kosong, betul tak? Betul. X2? Jadi berapa tu? Bawah. Jangan tulis sebelah macam tu. Bawah. So, sama dengan 2 meter unitnya. Unitnya apa, girls? 2 meter per second per second. 2 meter per second. Okey, faham? Semua orang dapat? Dapat. Ya, ada soalan? Saya nak tanya, saya nak tahu kalau benda tu meter per second ke meter per second je. Okey, sekarang ini soalan dia adalah dia tanya acceleration, betul? Saya dah kata kalau graf V melawan T, acceleration adalah diwakili oleh siapa? Gradient. Tolong ingat, kalau graf itu adalah graf velocity melawan time, okay, gradient dia adalah nilai acceleration. Okay, so Alia, Yes. sekarang ni kita nak tengok macam mana. Kawan awak tanya macam mana dapat unit meter per second. Okay, sekarang you tulis dekat sebelah pakai tulisan warna merah. M sama dengan paksi Y bahagi paksi X. Betul tak untuk gradient tadi? Betul? Okay, tulis situ Y bahagi X. Aku baru je terangkan tadi. Y tu unit dia berapa? Dekat dalam graf tu Y tu unitnya apa? Meter Sama per dengan second. tulis itu sama dengan MS negative 1, betul? Bagi dengan X. X unitnya apa, Alia? Second. S. Sekarang ni macam mana nak simplify kan ni? Kan dah belajar. Apa nak buat dengan S kat bawah ni? Alia, apa nak buat dengan S kat bawah ni? Potong. Apa benda nak kena potong? S dekat atas, S negatif 1. Bawah S nak potong macam mana? Kalau atas tu S, bawah tu S, bolehlah potong. Sekarang tu ada S negatif 1. Apa nak buat S dekat bawah, Nuha? Bawa naik atas. Bawa naik atas jadi apa? Sebab itu bahagi S kan? Bila darab, dia jadi apa? Nuha? Darab second negatif 1. Darab S negatif 1. Okey, sekarang bawa naik atas. Alia? S tu kat bawah. Bawa naik atas dia jadi S negatif 1 lah. So, MS negatif 1. Okey, S negatif 1 lagi satu. Tulis lagi satu S negatif 1. Alia, Misha binti Muhammad Hisham.
Kenapa kau tak dengar cakap aku suruh tulis lagi satu S negatif 1? Girls, can't you see my face right now? Did you see that my face turn to green? Is it? My face turn to green. Girls! Teacher tak pakai kamera. Teacher, you not your... Teacher tak pakai kamera, saya tak Saya nampak. tak pakai nampak. kamera. Okay, sorry. Nampak muka saya? Saya di warna hijau tak? Tak lah, teacher tak hijau. Betul lagi teacher. Korang ni memang lurus. Taklah teacher, muka teacher tak hijau. Okay. Kuat suara aku. Mesti siapa yang pakai headphone ke pakai apa nama dia, earphone tu pecah earphone dia dengar suara aku. Alia Misha, tangan kau kenapa? Beku ke? Aku suruh tulis S lagi satu. S negatif 1 Misha. Astaghfirullahalazim. Teacher kat atas. Apa dia? Kat bawah. Sebelah dia lah Misha. S negatif 1. Kau kenapa Misha? Kau matematik PT3. Sorry, tak ada PT3. Lupa. Matematik kau dapat berapa pertengahan tahun? Ada final exam tak hari tu? Tak ada. Final exam pun tak ada. No wonder lah. Okay, kita belajar matematik. Okay, kita tukar subjek hari ni daripada fizik kepada matematik. Okay? So, ini adalah indices. Indices ke? Indices. When the indices is at below, so you bawa naik atas, dia akan jadi negatif. Sebab S itu asalnya ialah kuasa 1. Alia Misha, boleh tak you letak S yang dekat bawah tu letak 1? Kuasa 1. 1. Kuasa 1. Faham tak? Sekarang ni kita hilangkan tanda bahagi, betul? Betul. Bila kita hilangkan tanda bahagi, dia akan jadi negatif 1. Faham? Faham. Okey, sekarang Misha, sama dengan S negatif 1 darab S negatif 1 dapat berapa? Negatif 2. Tulis. 2. Sama dengan, apa pasal pula 2? Aku tembak juga budak ini sekarang. Sama dengan, tengok dia punya, MS negatif 2. Faham tak kenapa dapat negatif 2? Girls! Faham kan dapat MS negatif 2? Faham. Hutang lagi 1. Hutang 2 lah. MS negatif 2. Kesian si Ria Sofia ni. Keluar masuk. Okay? So, MS negative 2 is the unit for the acceleration. Faham? Okay, Alia Misha, kau pakai tulisan warna kuning pula sekarang? Aku nak tanya kau. 1/X. Tulis itu 1/X. Okay, aku nak tukar dia. Aku nak hilangkan tanda bahagi. Apa jadi dengan 1/X tu? Sama dengan? X apa? Darab 1. Apa pula X darab 1 makcik oi? Tulis. Sampai habis kelas ni belajar matematik. Cepat Misha. 1/X tu saya nak hilangkan per dia. So X tu jadi apa? X jadi badak cikgu. X jadi apa Misha? Tulis Misha X. X apa? La ilaha illallah. Girls, bantuan Hayat. Girls, Negatif X. bantuan Hayat. X negatif. X negatif 1. Apa dia? Kuat sikit semua orang. X negatif 1. Negative 1. Sebut kuat lagi. X negative 1. one. Jerit macam tu. Semua letak sini mulut. Cepat. Letak tangan kat mulut. X negative 1. Tak nak buat Berani ingkar arahan Berani ingkar arahan
Oh, terus padam. Si Farah Nur Ain terus padam dia punya muka. Oh. Ha. Okey, sekarang Alia. 1/X kuasa 2. Tulis situ. Astaghfirullahalazim. Korang tengok kalau agak-agak muka saya dah bertukar jadi merah ke purple ke biru ke, cakap ya. Mari teacher. 1/X kuasa 2. 1/X squared. Kuasa 2 dekat X. Okey, kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Okey, sekarang ni sama dengan berapa? Ha, okey, sekarang tukar. 1/X cube. Ha, sama dengan berapa? Ha, faham? Okay, now X negative 5. Tak ada per. Okay, sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ha, pandai. Bagus. Alia, kau menangis ke Alia? Taklah. Okey, faham Alia? Okey, yang lain faham? Faham. Okay, alright. Okay, very good. Okay, now soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Alia. Soalan yang kedua dia minta apa? Soalan yang kedua dia minta apa? Tak nampak soalannya tadi. KL. KL. Okay, KL. Okay, tengok KL. Okay, padam tulisan biru kau tu. Teacher nak tanya. Ya, saya. Kan saya dah buat sebelum ni. Kalau guna acceleration yang guna V minus U over T dapat jawapan sama. So kalau guna acceleration tu kan tak tahu lagi, tak sure guna gradient atau acceleration. So kalau guna formula acceleration tu salah ke? Sekarang ni Rafiza, you kena tahu bila graf V melawan T, gradient dia adalah nilai acceleration. Jadi bila you gunakan formula V tolak U bahagi T, memang jawapan dia betul. Tapi konsep you salah. Sebab dalam soalan dia nak tahu bahawa you tahu tak untuk graf velocity melawan time, nak kira acceleration adalah kira gradient. Faham Rafiza? Faham teacher. So kena kira gradient. Sebab soalan ni nak uji kefahaman you. Dia nak tahu you tahu tak nak kira acceleration kena kira gradient. Sebab nilai gradient adalah sama dengan nilai acceleration dia. Okay? Boleh ya? Okay, now L berapa koordinat dia? Okay, very good. Dah pandai dah ni nampaknya. Alia, okay. So kira dia punya gradient. M sama dengan 20 minus 10 over 10 minus 20. Very good. So that you dapat okay. So you dapat negative 1 unit ms negative 2. Okay, now everyone, negative 1 meter per second per second. Okay, Alia tengok balik graf tu. Negative 1 meter per second per second. Kenapa negatif? Sebab dia decelerate. Betul tak? Betul tak? Dia decelerate sebab KL velocity dia decrease tak? KL tu velocity dia decrease tak? Daripada 20 kelajuan asal dia, velocity asal dia 20, betul? Pada point L daripada 20 dia jadi berapa?
10. Betul tak? Daripada 20 dia jadi 10. Maknanya dia tekan brake. Setuju? Bila dia tekan brake, dia semakin slower. So when the car slower, kita kata dia decelerate. Faham? Okay. Now JK tadi, dia punya initial velocity is 0. Lepas tu sampai dekat K dia jadi 20 meter per second. Is it correct? So what happened to the car? Dia getting speeding, ataupun dia getting slower? Speeding. Dia tekan minyak. Betul? Dia semakin laju. Daripada velocity dia 0 jadi 20. Maknanya dia tekan minyak. Bila dia tekan minyak, dia laju dan dia accelerate. Faham? Faham. Okey, baik. Seterusnya dia nak tahu LM. Okey, gradient LM. Okey, padam gradient yang tadi. Okey. Hmm. Hmm. Sepuluh tolak 10. 10 minus 10 equal to 0. 0 minus negative 1. So dapat kosong lah. Betul? Tak payahlah kosong bahagi negatif 10 tu memang kosong lah. Okay? So you dapat 0. Apa yang 0? Apa yang 0? Acceleration. Acceleration dia 0. Sebab apa acceleration dia 0? Sebab dia Tengok velocity Sebab dia dia dalam maintain. graf. Tengok velocity dalam graf. Berapa velocity dia dari L ke M? 0. Apa pasal 5? Constant. LM velocity dia 10. Betul? Jadi dia maintain dia punya speed. Bila dia maintain dia punya speed, kita tak ada acceleration. So acceleration will be 0. Faham? Tengok balik JK ada acceleration sebab velocity dia bertambah dari 0 kepada 20. KL dia decelerate sebab velocity decreasing daripada 20 menjadi 10. Manakala pada LM, acceleration dia adalah 0 because velocity dia maintain 10 meter per second. Ada soalan? Boleh faham? Boleh. Okay, now Alia, soalan seterusnya ialah MN. Betul ke soalan seterusnya MN? Dia tanya ke? Ya, MN. N negatif ke N tu? Macam bukan negatif je. N tu 35 kan? Okey, so 20 bahagi negatif 5. Okey, negatif 4. Okey. So ini adalah acceleration negatif 4 bermakna dia opposite direction.
Okay, 4 meter per second per second. Negative 4 meter per second per second. Okay, dapat? Okay, so Alia terakhir memang tak ada dalam soalan tu. Saya nak tahu nilai NO. Acceleration dia pada NO. Yang lain tu padam nanti. 45 kosong. Boleh pakai warna kuning tak Alia? Tak nampak nanti kawan awak berserabut tu kat situ. Pakai warna kuning. Alright, very good. Okay. 45 0, 35 negative 10. Okay. M equal to Hmm. Ten over 10. Okay, so you dapat 1 meter per second, which is positive. Okay, faham? Okay, baik. Tengok balik graf tu. Okay, so apa jadi pada NO tu? Tadi kita kata daripada M, dia sampai kepada velocity 0, dia buat U-turn sampai dia pergi N. Betul tak? Betul. Okay. Lepas tu apa jadi dekat NO? Pusing balik lagi sekali ke teacher? Dia pusing balik. Betul. Okay? Faham tak? Dia pusing balik lagi sekali. Alright. Okay, settle. Okay, soalan A dah selesai ya. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Boleh? Faham ya? Okay, thank you very much Alia, Misha. Tapi biarkan awak share skrin tersebut. Okay, untuk soalan seterusnya, soalan yang B tu. State the type of motion. Okay. Alia, you padam you punya tulisan semua tu. Okay. State type of motion. Okay, siapa nak tolong jawabkan untuk JK? Saya teacher. Okay, ya, silakan. Fatin ke? Almas buat Fazliana kejap lagi. Okay, Fatin. JK? The acceleration of the object is constant. Yes, acceleration constant. Kalau sebutan velocity? Uniform. Velocity increases uniformly. Yeah, okay. Faham? Ada dua jawapan ya. Acceleration constant atau velocity increases uniformly. Okay, thank you Fatin. What about KL? Tadi Fazliana nak jawab. KL. Okay, jawapan dia velocity decreases uniformly. Yes, velocity decreases uniformly. Acceleration? Acceleration decelerate. Decelerate. Kita tak sebut acceleration, kita sebut decelerate. Okay, very good. Okay, LM. Siapa nak cuba? LM. Anyone want to try? Siapa nak cuba? Ya, silakan. Zero acceleration. Zero acceleration. Sebutan. Uniform velocity. Very good. Okay, ada lagi soalan lain tak? Ada tak nampak soalan dia? Apa tu tadi? MN. MN. Saya nak try. Ya, silakan. Decreases uniformly. Dia sebenarnya ada dua situasi tu kan? Dia tak boleh cerita semua sekali tu. Sebab dia dipisahkan oleh satu line pada paksi X tu kan?
Dia sampai dekat velocity dia kosong. Lepas tu dia U-turn. Betul tak? Betul tak? Faham ke tak tu? Okey, Alia, boleh tak you labelkan pada garisan M tu yang sentuh kepada paksi X sebagai, kita nak letak point apa Okey, kita letak point X kat situ. Okey, you boleh tak buat titik pada garisan yang sentuh pada paksi X tu? Okey, yang tu labelkan X. Okey, what happened during MX? Girls. Velocity dia? Decrease. Waktu ini dia decelerate. Betul tak? Waktu ni dia decelerate. Betul? Betul. Okey, lepas tu apa jadi dekat XN? Dia decelerate lagi tak? Negative accelerate. Dia negative accelerate sebab dia U-turn. Velocity dia berapa tu? Daripada kosong kepada negatif 10, maknanya velocity dia ialah negatif 10, betul? Betul. Maksudnya velocity dia bertambah, betul? Tetapi dalam bentuk negatif. Jadi dia opposite direction. Okay? So XN, velocity increases in opposite direction. Okay, acceleration dia adalah negatif. Boleh tak kita sebut decelerate? Boleh tak dekat XN tu kita sebut decelerate? Tak boleh. Sebab dia adalah accelerate. Sebab dari kosong kepada 10 kan laju dia. Dia tekan minyak kan tu. Jadi dia accelerate. Yang tadi Kenapa? tu increase Yang mana? Yang cikgu kata yang cikgu kata sebelum ni lah XN tu. XN. Velocity increases in opposite direction. Velocity increases in opposite direction. Soalan ni sebenarnya dia tak boleh kita nak explain terus MN. Okay, soalan ni kan tadi dia tanya state the motion of MN kan. Kita tak boleh nyatakan MN. You kena buat M to X, X to N. Baru betul. Sebab M to X dia memang velocity decrease. Daripada 10 jadi kosong. Betul tak? Dekat MX tu. Dia tekan minyak kan FX. Faham ke tak ni? Dekat M to X. Dia tekan brake. 10 velocity dia jadi kosong. So itu betul dia adalah decelerate. Sebab dia semakin perlahan. Betul? Tapi pada XN, dia buat U-turn dan dia tekan minyak. You dapat bayangkan tak situasi kereta ni? Dapat. Dia pusing balik, dia tekan minyak daripada kosong kepada 10. Tapi in opposite direction. Sebab tu you dapat laju dia negatif 10. Kan? Jadi bila you kira acceleration dia, you dapat negatif. Negative acceleration maknanya kereta tu accelerate tapi in opposite direction. Sampailah dekat N. Sebenarnya dekat N itu dia patah balik ke tak? Patah balik. Ya ke? Patah balik. Ya ke dia patah balik? Kalau dia patah balik, mesti dia naik atas. Sekarang ni daripada negatif 10 jadi kosong. Oh, dia berhenti Daripada negatif 10, dia perlahan kan? Dia getting slower kan? Dia getting slower kan? Kereta tu. Betul tak? Daripada negatif 10 kepada kosong. Betul kan? Yeah. Daripada laju dia negatif 10, dia jadi kosong. Betul tak? So betul. Dia akan dapat decelerate sebenarnya. Tapi sebab tadi dalam opposite direction kan? So sebenarnya yang ini dia bukan patah balik. Dia semakin perlahan sampailah dekat kosong. Kalau, Alia, daripada point O tu, you panjangkan garisan tu ke atas. Letak situ Y. Apa maksud dia? Ini baru dia U-turn balik semula. Faham tak? Daripada point kosong pergi ke Y, itu baru dia patah balik semula. Okay? Kalau daripada N ke O, dia masih in opposite direction tetapi dia getting slower. Okay, boleh girls? Boleh. Okay, baik. Next. Apa lagi soalan dia yang lain? C
Okay, calculate total displacement of the car during first 10 second. Okay, tengok first 10 second yang mana satu Alia? Okay, during 10 second, first 10 second tu yang mana? Segitiga JK, betul? Betul tak segitiga JK? So apa kita nak buat? Kita kira bila dia kata displacement, dia adalah diwakili oleh siapa? Area under graph. Jadi kena kira segitiga JK itu. Apa formula area segitiga, Fitra? Half times tinggi dengan panjang. height dengan width. Betul? Jadi untuk JK, okey, boleh tak Alia tulis itu area JK, AJK. Okey, JK. Area JK sama dengan half times. Okey, berapa dia punya tinggi? 20. Berapa dia punya width? 10. Okey, dapat berapa? Dapat 100, betul? 100. Yes. Berapa Alia? Tulis. 100 unit apa? Meter. Okey, macam mana dapat unit meter? Okey, tengok setengah darab 20. 20 tu ialah tinggi kan? Okey, tinggi tu unit dia apa? Tinggi tu ialah paksi Y kan? So, MS negative 1. Okey Alia, tulis pakai pen merah Alia. Okey, kita tengok, kita main unit ni. Macam mana dia dapat meter? Okey, kita darab panjang darab tinggi kan? Okey, tinggi dia ialah MS negative 1. Tulis itu MS negative 1. Okey, darab dengan width, betul tak? Width itu ialah paksi X, betul? Darab dengan S. Apa jadi S negative 1 darab dengan S? Arti. S negative 1 darab dengan S. S tu kuasa berapa? 1. Jadi 1 tolak 1 kan? Faham ke tak faham ni? Faham. S negatif 1 dengan S kuasa 1. Hutang RM1, bayar RM1. Ada hutang lagi tak? Tak. Jadi S kuasa dia kosong. S kuasa kosong adalah 1 kan? Jadi S tu dah tak ada lah, tinggal 1. So meter. Faham ke? Siapa yang tak faham lagi ni? Ya. Ataupun Alia, okey, meter MS negatif 1 tu kalau awak tulis dalam bentuk per, dapat berapa tadi Alia? Okey, tulis kat tempat lain Alia. Dekat atas graf tu. Dekat atas graf, kat kertas yang warna putih tu. Okey, tulis situ. Macam mana nak tulis? MS negatif 1 tu dalam bentuk per? Salah. Baru je belajar tadi. S negatif 1 tu sama dengan berapa? S negatif 1. Apa tu Alia? Salah. Meter tak ada kuasa. So meter dekat atas Alia. S negatif 1 je yang kat bawah. Cikgu, saya ada soalan. Per S, ya? Okey. Bukan cikgu kata tadi MS negative 1 tak boleh potong dengan S kat bawah ke? Itu macam mana boleh jadi M? Sayang. S negatif 1 darab S kuasa 1. S negatif 1 darab S kuasa 1. Alia, salah. Alia. M per S. Darab S. Betul tak ni? Sama tak dengan MS negatif 1 darab S? Sama. Jadi apa nak jadi dengan S tu? Potong. Jadi dapat apa? M.
Almas, faham ke tak Almas? Baru MS faham. negative 1. Okey, Alia, tulis balik dekat bawah dia tu. MS negative 1 darab S. MS negative 1 sama tak dengan M per S? Sama. Kan saya dah ajar tadi si Alia ni, yang 1 per X sama dengan X negatif 1. Ingat tak? Jadi, X negatif 1 sama dengan 1 per X. Betul? Sekarang ni, S tu ada negatif 1. Jadi, dia S dekat bawah lah. M tu dia tak ada kuasa apa-apa. So, M per S lah. Anak-anak, faham ke? Sebab itu kita dapat unitnya adalah meter. Okey. Aduh, example 2 baru. Example 2 baru. Berjam nak menerang. Okey. Soalan kedua. The car move with uniform velocity. Okey, maknanya uniform velocity tadi, velocity dia constant kan? Okey, dalam sebutan huruf, yang mana satu dalam graf? Dia nak tahu. Soalan C. Ya? LM. Yeah. So dia nak tahu displacement of LM. Okey, ada sesiapa nak cuba? Alia padam Alia. Okey, ada sesiapa nak cuba? Nuha nak cuba Nuha? Macam mana nak kira displacement of LM? Alia dengar apa yang Nuha cakap, you tuliskan. Times 10. Dia bentuk apa tu? So tulis situ Nuha, Alia. Area LM sama dengan. Okey, dia bentuk apa girls? Square. Square. Formula square area adalah length darab Length darab width. Okey, berapa Nuha? Length dia? Macam mana nak kira length? Berapa length dia? Tinggi dia berapa? Height dia. Height dia tinggi berapa? 10. Yes, 10. Okey. Letak situ 10 meter. 10 meter. Okey, darab. Okey, darab berapa Nuha? 10. Width dia berapa width? 10. Kenapa dapat 10? Sebab dia square. minus 20. Okey. Okey, 10 meter tu salah MS negative 1. Okey. Alright. So sama juga case dia kan? Kita cancel off juga kan? 10 meter tu tukar S. 10S. Meter MS negative 1 tu betul. Yang 10 tu S. Sebab dia part CX. S Kalau lah, tak nak tulis second. unit boleh ke? Tulislah. Boleh. Sebab saya sekarang ni nak terangkan kenapa dia dapat meter. Alia, 10 tu ialah S. Second kan? Sebab length dia ialah S. Sama lah juga kan? Kan meter per second darab S. Betul tak? Meter per second darab S kan? Nuha. So you cancel off S dia, tinggal meter. So sama dengan berapa tu Nuha? 10 times 10? 100 Ya, 100 apa unitnya? meter. Yes, very good. 100 meter. Okay, boleh ya? Alright. Kemudian soalan yang ketiga. Siapa nak cuba? The last of 10 second motion. Last 10 second motion. Siapa nak cuba? Last 10 second motion yang mana? Yang ini dia negatif lah cikgu kan? 35 ke 45, betul? 35 ke 45 tu kan? Daripada N ke O, betul? Betul. So macam mana nak kira? Dia bentuk apa? Siapa nak cuba tu? Nur Auni, you want to try? Auni? Teacher. Ya, saya. 1/2 times 10 times 10 teacher. Dia segitiga kan? Okay. Segitiga. Alia, dengar tak tu? Padam dulu.
Okey, area dia ialah area NO. ON. Betul? Area ON. O dulu ke N dulu? Dalam alfabet punya susunan? N. N dulu. Okey, NO. Salah. Area NO. Okey, dia bentuk apa tu area NO tu? Right angle triangle. Triangle. Okey, so formula dia setengah times berapa Auni? Times 10 times 10. Ya, times 10 times 10. Times Okey, negative length dia berapa? Width dia berapa? Width dia 10 kan? Height dia berapa? Height dia 10. Negatif. Yes, sebab dia nak displacement. Bila displacement, dia adalah melibatkan arah. Jadi you mesti tulis nilai negatif. So, half times 10 times negative 10. So, you dapat berapa? Negatif 50. Yes. Negative 50 unit meter. Kenapa Alia dapat meter per second ni Alia? Area Alia. Okey, saya. Negative 50 meter. Apa maksud negatif? Dia arah Dalam arah direction yang lain. bertentangan. In opposite direction. Area dia tu ialah area selepas dia buat U-turn. Betul tak? Betul. Okay. Faham? Okay, baik. Baik, soalan D. Calculate the total displacement for the whole journey. Lepas tu soalan yang kedua, the total distance. Ada beza tak displacement dan distance tadi? Saya dah terangkan kan tadi, betul tak? Ada. Who want to try? Who want to try? Soalan D1. D1. Total displacement. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Adira Natasha ada? Ada teacher. Adira Natasha faham? Kejap Adira Natasha ni. Amira Zara? Saya teacher. Amira Zara faham ke? Saya berangan teacher. Saya dengar kelas teacher sambil tengok Korea teacher. Amira Zara. Tak teacher. Nak cuba? Amira Zara, sahutlah cabaran. Okey, Amira Zara. Alright, teacher. apa kita nak kira total displacement? Kena kira semua area. Okey. So tulis itu. Area. Sama dengan. Okey, kita tengok yang first tadi kan. Segitiga JK kan. Tadi dia dapat berapa? Segitiga JK tadi? 100. 100, betul. Okey. 100. Mana si Amira Zara tadi? 100 kan? Tambah. Okey. KL tu ialah trapezium. Kita tak kira pun KL. Okey, kira. Macam mana nak kira luas trapezium KL? Faham tak? Alia, boleh tak awak colour kuning? Luas trapezium tu yang mana? Dekat gambar tu. Boleh? Yes. Sampai bawah lah sayang. Itu area under graph. Kalau you hanya kira KL tu bukan area under graph. Itu segitiga. Dia mesti kira KL. Area yang diloretkan warna kuning. Okay? Amira Zara, macam mana formula untuk trapezium? Setengah. Okay, tulis warna kuning. Alia Misha. Setengah. Tulis dekat tu. Dekat tempat yang kita nak tambah tu. 100 tambah tu. Okay, setengah. Darab apa? Tapak atas campur tapak bawah kan? Berapa tu? Berapa tu? Berapa tu? Tengok sikit gambar tak nampak. Alia? Tu berapa? 10 tambah 20, betul? Okay, Alia boleh tak awak highlight kan? Mana satu? Dia punya tapak atas, tapak bawah. Dekat gambar tu. Okay, pakai pen merah.
Okay, yang mana? Panjang dia. Bukan. Gariskan daripada trapezium tu yang mana satu? Yang itu tambah dengan bukan. Yang itu bukan. Padam. Okey, tambah dengan yang pada L turun ke 20. Itu. Okey, so buat kurungan ni. Setengah darab dalam kurungan 10 tambah 20. Bukan. Setengah darab dalam kurungan 10 tambah 20. Okey, darab tinggi dia. Berapa tinggi dia? Tinggi trapezium tu ialah 20 tolak 10 kan. Eh. 20 tolak 10 berapa? Dalam kurungan. 10 lah. Itu ialah formula trapezium. Faham tak formula trapezium ni? Dah belajar kan Fitra? Fitra faham tak Fitra? Dah. Okey. Tambah Auni pula Amira. Okey. Tambah 100. Tengok lagi sekali. Tengok tadi square kan yang Nuha cakap tadi. Betul 100. Okey. Tambah MX berapa? Luas MX. Setengah darab tapak darab tinggi berapa Amira? Apa dia Amira? Tak dengar suara kau. Setengah darab. Okey, ni tak nampak 30, 35. 30, 35 ni berapa ni? Okey, LM ni sebenarnya kita boleh kira trapezium juga. Padam yang 100 tu. Betul kan? Kita boleh kira trapezium juga kan LM ni, betul tak? Highlight kan Alia? Trapezium bentuk dia. Awak colourkan dengan warna hijau. Bentuk trapezium dia. Yes. Lagi? Yang square tu? Okey. Amira, cepat. Setengah darab. Apa tambah apa? Setengah darab. Apa tambah apa? Tapak panjang darab tapak pendek. Campur tapak pendek. Berapa? Dah. Oh, itu berapa tak tahu lah tu. 30. Sebelah dia tu berapa tak tahu. 10, 20, 30 berapa? 30 berapa tu? 3.5 Berapa tu kita nak letak? Dia tak bagi nilai kan? Berapa tu? Alamak soalan ni pun. Kejap tengok. Ini lesson 2 Teacher, Ya. kenapa teacher nak kira trapezium? Yelah nak kira trapezium. Kan nak tambah Sebab semua area. Tak, bukan M tu sampai kat situ je ke teacher? Yang kat titik tu je. Tak, dia area under graph. Bila area under graph, dia mesti kira graph punya area. Faham tak? LM tu maksudnya ialah area under graph. Okay? Ini tadi, okay, displacement. Ni soalan nombor berapa tadi D1. Okay, kejap saya tengok D1. Seratus setengah darab 5 lah. 5. Maknanya total semua sekali ialah negatif 325. Sekejap 100 tambah dengan trapezium yang pertama tambah dengan 100 square tambah dengan segitiga. Setengah darab 5. Tapak darab tinggi. Setengah darab 10. 10 darab 5. Okey. Macam tak betul lah. Kenapa darab 5? Madam. Sebab dia salah kan? Skema dia ni salah. Bukan 2.5 teacher. Tak boleh. 35. 2.5. 2.5 maknanya 32.5. Berapa? 30. Lepas 30 X tu berapa? Titik dia tu. X tu berapa tu? Sebab dia tak bagi kan? 32.5. 32.5. Macam mana you dapat 32.5? Sebab logik. Bahagi 2. 30, 5 bahagi 2. Yes. Okay, boleh? So, 32.5 So, 32.5 tolak 20.
Betul? Nak dapatkan panjang trapezium tu. Sekarang ni faham ke tidak nak kira luas warna hijau tu? Menatang warna hijau tu nak kena kira luas dia. Bentuk tu bentuk trapezium. Faham ke tak faham? Nanti dah Faham. Jadi balik semula ke gambar tadi. Ke gambar, ke pengiraan. Tambah. Okey, tadi kita kata setengah. Darab. Okey, buka kurungan. Okey, 32.5 tolak 20 berapa? 32.5 tolak 20 berapa? 12. Okey, 12 tambah berapa? 30 tolak 20 kan? 10. Tambah 10. Okey, tambah 10. Tambah 10 Alia. Darab tinggi. Okey, tutup kurungan, darab dia punya height. Height dia ialah 10. Okey. Barulah kita kira area bawah tu. Tambah. Okey, Amira. Macam mana nak kira segitiga yang bawah tu punya luas? Okey, Alia tolong highlightkan warna apa kita nak guna untuk area bawah tu. Segitiga bawah tu. Okey, kita guna warna biru. Okey, macam mana nak kira segitiga warna biru ni? Dia negatif kan area dia, betul? Tambah setengah. Amira Zara mana Amira Zara? Okey, darab berapa? Tapak darab tinggi. Tapak dia tu berapa? 45 tolak 32.5 kan? Okey, kira 45 tolak 32.5 dapat berapa? 45 tolak 32.5 dapat berapa? 12.5. Okey, darab tinggi dia berapa? Negatif 10, betul? Okey. Tambahkan semua. Kira. 100 tambah yang warna kuning tu ialah trapezium yang pertama. Kemudian tambah yang hijau. Yang hijau tu trapezium kedua. Tambah segitiga yang bawah tu. Segitiga yang bawah tu luas dia adalah negatif. Kira. Teacher, Ya saya. yang hijau tu trapezium tu bukan 12.5 ke? Patutnya bukan, yang 12 tu bukan patutnya 12.5 ke? Sebab 32.5 minus 20. Alia salah tulis kan? 12.5 Alia. Siapa yang cakap tadi dengan saya 12? Saya tak tekan kalkulator. Okey, 12.5 darab tambah 10 darab dengan 10. Okey, tolong tambah semua sekali. Okey, tambah semua yang positif barulah tambah negatif. Setengah darab 12.5 darab negatif 10. Tu negatif kan you dapat? Betul tak? Segitiga yang terakhir kita dapat negatif kan? Okey, berapa yang luas yang bahagian atas? Yang bukan yang bawah yang negatif tu? 100 campur area yang warna kuning campur area yang warna hijau. Dapat berapa? Dapat berapa? Tulis. 162.5. 162.5. 362.5. Okey, tambah. Okey, luas yang negatif tadi berapa? Dalam kurungan negatif 62.5, betul? Betul tak? Okey. Jadi berapa displacement dia sekarang? 300
Meter. Meter. Faham? Okey. Okey, Alia. Dekat bahagian bawah graf tu Alia, boleh tak Alia lukiskan trapezium yang warna hijau tu, keluarkan dia? Ni kawan-kawan awak ni dia tak reti nak kira trapezium punya area. Okey. Ini bentuk trapezium. Ini bentuk trapezium. Okey? Okey Alia, kemudian you labelkan A dekat bahagian atas yang pendek tu, B bahagian panjang yang bawah tu. Dekat panjang dia. Bukan. Ini. Bukan. Okey, kejap. Okey Alia, sekejap Alia. Sabar. Bawa mengucap. Padam dulu. Okey, trapezium tu dia kan ada dua yang panjang berbeza. Okey, kalau you tengok situ, gambar yang you lukis tu kan, you tengok balik gambar dia, LM you tahu tak mana? Cuba tandakan LM dekat dalam gambar kecil yang awak lukis tu. Itu. Okey. Panjang dia yang mana? LM tu kalau kita ukur panjang dia yang mana? Ni. Mana? Tunjuk. Bukan yang itu. Kenapa yang itu pula? Yang sini. LM? Yang itu kan? Okey. So, padam LM tu labelkan dia sebagai A. Okey. A kecil. Okey. Bawah dia yang bertentangan tu adalah B. B, boy. Oh, B. Okey. Lepas tu yang tinggi dia tu labelkan sebagai H. Tinggi. Yeah. Okey, formula trapezium. Okey, letak situ area. Area sama dengan setengah dalam kurungan A tambah B darab H. Faham adik-adik? Itu formula trapezium. Nak kira trapezium. Salah Alia. A tambah B dalam kurungan. A tambah B. Okey, darab H. Tak payahlah tulis darab tu. Letak je H kat luar. Tak payah darab. Tak payah tulis tanda X tu. Okey. Itu ialah formula trapezium. Faham? Faham mana satu A, mana satu B? Faham mana satu A, mana satu B? Ini ialah luas trapezium. Okey. Jadi, itu yang kita kira tadi. JK tu segitiga biasa, betul? KL itu ialah bentuk trapezium. LM juga adalah bentuk trapezium. Betul? Dan NO adalah bentuk segitiga. Jadi, bila displacement, you kena ambil kira nilai negatif. Sebab itu area yang warna biru tadi kita dapat negatif 62.5, betul? Jadi kita tambahkan semua, kita akan dapat 300 meter. Alia tunjuk balik soalan tadi? Tunjuk balik jalan kerja tadi? Ni. Faham? Boleh? Faham. Okey. Baik. Sekarang soalan dia yang seterusnya ialah kira distance. Okey, ni tak payah padam. Tak payah padam Alia. Okey, kira distance. Yang ini kira displacement, betul? Ada tanda negatif kan? Sekarang nak kira distance. Saya kata kalau kira distance, dia kisah tak pasal nilai negatif? Tak. Jadi dia buat apa? Tak. Jadi dia buat apa? Tambah je semua. Dia tambah je semua. Jadi nilai negatif 62.5 tu ada tak nilai negatif dia? Tak ada. Ada. Jadi berapa distance dia sekarang? 362.5 tambah 62.5. Jadi berapa? 400 berapa? 400 berapa? 425. Yes. So kita dapat 425 meter. Faham? Faham. Faham. Okay? Tulis situ, Alia. Area.
Mana tak nampak pun? Oh, okay, kat atas tu. 425 meter. Okay, clear everyone? Boleh ya? Okay, baik. Alright. Soalan yang terakhir, C. Calculate average velocity and average speed. Jadi kalau average velocity, kita ambil displacement punya ke distance punya? Alia jangan padam. Okay. Velocity ialah displacement over time, betul? Betul. Okay, so total displacement kita dapat tadi berapa? 300. 300 divide by total time berapa kat situ? Daripada 0 pergi ke 45, betul? Jadi 300 over 45. Dapatlah berapa? 6.67 meter per second. 6.67. Alia boleh tak conteng? Kecilkan sikit gambar example 2 ni. Aku tulis kat bawah dia. Tu warna hijau tak nampak. Okay, gambar tu. Okay, tolak je gambar tu. Okay, bawa naik atas sikit. Bawa naik atas sikit. Okay. Okay, dah tulis kat situ. Okay, soalan D kan? Soalan D yang tadi. So D1. Tulis situ D1. Soalan V E. sama dengan E. E1 V sama dengan E1. Okay, V sama dengan V. Okay, displacement dia 300 kan? 300 over 45. Okay, dapat tadi 6 point berapa? 6.67. Kenapa? 425. Displacement kan? 300. Apa sal 4.2? 45 lah Alia. Masa yang kau bahagi dengan 425 kenapa? Bawah Alia. Tak mau tulis macam tu. Bawah. Sama dengan dia mesti sama je ke bawah. Okay, berapa? 6.67 meter per second. MS -1. Okay, baik. Alright. So Alia, tolong padam yang gambar trapezium ni tadi. Okay, tulis situ E2. Okay, E2. Okay, E2 dia nak distance juga kan? So V sama dengan, okay, sekarang kita nak ambil apa? Total distance berapa? V sama dengan 425. Yes, pandai. 425 divide by 45. Very good. Divide by 45. Okay, sama dengan berapa? 9.44 meter per second. Yes, 9.44 meter per second. Okay? Faham? Faham. Okay, ada soalan lain? Dah boleh ya? Okay, boleh tak saya nak terangkan satu graf lagi? Displacement melawan time. Ini kan graf velocity melawan time kan? Kan saya kata tadi ada 3 graf. Boleh tak? Satu je sikit lagi supaya you boleh buat tutorial lepas ni. Boleh Okay, Alia terima kasih. Okay, stop screen. Stop sharing. Last sikit je lagi. Lepas tu you boleh buat tutorial sendiri. Okay. Baik. Sekarang ini graf. Apa saya buat ni? Kejap Dah penat semua orang. Saya lagi penat. Tadi gotong royong. Okay, graf S melawan T. So, graf S melawan T maknanya ialah graf displacement. Ni unitnya meter ya. Bahagi dengan time. Unitnya adalah second. Okay, kalau tadi graf V melawan T, paksi Y dia ialah velocity, meter per second. Okay, paksi X dia juga adalah time, sama. Faham ke tak faham ni? Faham. Okay, so graf dia pun sama. Bentuk dia sama juga macam ni juga. Sama. Macam ni.
pun boleh juga. Macam tu. Okay, kejap saya padam yang ni sikit. Okay. Sekejap Okay. Dia macam ni. T second. Okay, so saya label A, B, C, D, E, F. Okay, faham tak? Bentuk dia. Sorry tak lawa pula lukisan saya ni. Okay, so untuk graf S melawan T, dia punya gradient adalah mewakili velocity. Apa dia kelas? Gradient dia adalah mewakili velocity. Kalau tadi graf V melawan T, gradient dia adalah acceleration. So sekarang ini ialah graf displacement melawan time. Jadi dia punya gradient adalah velocity. Faham? Jadi kalau dia tanya type of motion of AB. So gradient untuk garisan AB tu adalah constant kan? Kita kena kira gradient kan kat sini. Betul tak? Gradient kan? Segitiga. Setuju kan? Kau faham ke tak apa aku cakap ni? Kan kita kira gradient. Bila kita kira gradient, kita sebenarnya sedang mengira velocity dia. Jadi garisan AB, kalau dia tanya type of motion of AB, jawapan dia adalah velocity constant. Ingat tak graf ni untuk V melawan time? Kita kata acceleration dia constant, betul tak? Tadi. Betul. Kita kata acceleration constant. Sekarang graf S melawan T. Gradient dia adalah velocity. So velocity constant. Okay? Bila velocity constant, acceleration dia adalah zero. Yang ini maksud dia, kan, velocity constant tu ialah yang garisan straight tadi tu. Yang dia maintain laju dia 10 tu. Ini velocity constant. Okay, faham tak? Okay, BC? BC, gradient dia kosong kan? Betul tak BC gradient dia kosong? Betul. Maknanya velocity dia apa? Zero. Velocity dia adalah zero. Bila velocity zero, ada acceleration tak? Tak ada. So accelerationnya juga adalah zero. Okay, CD kalau you kira gradient ni sebenarnya saya salah lukis ni. Sepatutnya dia adalah curve lah. Kejap ya. Cek. Jap. Dia macam ni graf dia. Turun macam tu. Tu. Okay? So CD, apa yang kita boleh cakap tentang dia punya gradient? Kalau kita kira gradient dia, kita akan dapat nilai gradient dia adalah negatif. Maka velocity dia adalah negatif. So, maknanya dia U-turn. Faham? Boleh? Itu je. So, untuk graf S melawan T, dia tak ada area under graph. Dia cuma ada gradient sahaja. Boleh faham? Boleh Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ni. So example 1. Okay, jelas ke tak jelas ni? Sekarang ni apa yang you belajar hari ni? Boleh faham ya? Ada apa-apa nak tanya? Sama je graf. Ya saya. Habis tu yang DE tu apa? Okay, kalau DE, bila kita kira dia punya gradient, okay, apa kita dapat nilai gradient dia? Negatif kan? So sekarang ni you tengok ini C ke D, dia punya S tu ialah displacement tau. So katalah saya letakkan C ini ialah 20. Okay. Kan jarak dia. Pada C jarak dia 20 meter. Lepas tu bila dia sampai dekat D,
jarak dia adalah kosong. Maknanya daripada jarak 20 jadi kosong. Maksudnya jarak dia semakin berkurang. Betul tak? Jadi velocity dia adalah negatif. 20 kepada kosong. Maksudnya daripada jarak 20 dia jadi kosong. Okay, you tengok ni kereta kan? Okay, daripada A ke B jarak dia bertambah tak? Bertambah. Bertambah kan? Daripada kosong kepada 20. Apa jadi dekat B dengan C? Dia berhenti. B dengan C adalah tempat yang sama. Dia berhenti. Lepas tu apa jadi? Daripada C pergi ke D. Dia Patah balik U-turn. Faham tak? Sampailah pada kedudukan A balik, dia adalah kosong. Okey, lepas tu apa jadi? Apa jadi dekat DE? Dia pun jalan lagi. Dah opposite ni dia jalan lagi. Nampak? Nampak tak? Okey, katalah saya letak, boleh nampak kat atas. Sorry. Macam nak kecil kan? Okey, katalah ni kan negatif kan, turun bawah kan, nilai ni. Okey, katalah nilai ni saya letakkan negatif 10. Okey, maksudnya apa? Daripada sini ni yang saya letak ni kan tadi jarak dia kosong kan? Betul tak? Ini adalah D. Betul. Daripada A, dia jalan daripada 0 meter sampai ke B 10 meter. Lepas tu dah sampai 10 meter, dia diam je kat situ. Lepas tu daripada B tu, dia patah balik ke D. Nampak tak? Daripada titik mula A pergi ke B, lepas tu dia patah balik pada kedudukan D. Dia balik kepada kosong. Betul? Daripada titik kosong yang dia patah balik tadi tu, dia jalan lajak ke depan. Okey, sebanyak 10 meter. Faham ke tak faham? Jadi 10 meter ni maknanya velocity dia constant. Faham tak? Velocity dia constant tapi nilai negatif. Constant velocity maknanya DE ini ialah constant velocity but in opposite direction. Faham? Lepas tu daripada D ke E kan? Ni E. Okay, ni kan E. Kat sini E. Okay, apa jadi dari E pergi ke F? Dia daripada 10, dia kurangkan perjalanan dia menjadi kosong balik. Apa jadi? Daripada E ke F. Kat mana tu? Daripada 10 jadi negatif 10. Ya, dia patah balik semula. Okey, pergi ke F. Faham? Faham. Okey Boleh Alright. So, itu sahaja untuk hari ini. So, untuk example 1, saya jadikan dia sebagai homework. Dan example 1 itu, boleh tak you hantar pada saya PM hari ni? Boleh? Telegram? Boleh. Okay, PM sahaja pada saya. Okay, you snap gambar example tu. Lepas tu, you tulis atas kertas ke jawapan you ke, you PM pada saya. Tahu kan saya kan? Tell saja. Saya nak tengok you faham ke tidak. Boleh? Esok kan tak sekolah? Okay, so itu saja. So, cuba dah settle example 1, you boleh cuba untuk tutorial. Okay, tutorial ni saya nak okay, kita ada banyak example ada satu lagi example example 5. Example 5 acceleration. Acceleration saya belum ajar lagi. Okay, biarkan dulu. Okay, untuk tutorial. Okay, soalan objektif ni ada banyak. So, saya nak you bahagi kepada 3 grup. Okay, semua velocity je soalan nombor 1 sampai soalan yang tidak melibatkan acceleration. Sekejap. Okey, soalan 1 sampai soalan 13 sahaja. Bahagi kepada 3. Okey, 12 bahagi 3 berapa? 4 kan? Betul? Yuhu! Betul. Okay, ada 2 grup yang jawab 4 soalan dan ada 1 grup yang akan jawab
3 soalan. Boleh? Jadi setiap kelas you bahagikan. Okey, kalau kelas setia contohnya soalan 1 sampai 4. So semua dalam 4 setia jawab soalan 1 sampai 4. Okey, kemudian soalan yang seterusnya soalan katalah 4 bersih. So 4B jawab. Okey, dan soalan yang terakhir 3 soalan terakhir 4 saya ajar satu lagi kelas apa? 4 setia, 4 bersih, 4 feminin. Ya Allah, saya lupa kelas sendiri ya. Boleh? Okey ya? Faham? Faham. Okey, yang itu nanti kita sambung pada minggu depan. Minggu depan berapa hari bulan Saya menanda 13 hari bulan. Sempat tak kita jumpa sebelum 13? 13, 15. Saya menanda 15 hari bulan. Hari ni dah 11 lah. Macam tak sempat je. Okey, tak apa, no problem. Buat juga, soalan tu buat dulu. InsyaAllah saya cuba cari masa untuk jumpa you all lagi. Okay? So untuk example tu tolong hantar pada saya ya. Saya bagi due date sebelum pukul 10 boleh? Sebelum pukul 10 malam. Boleh? Boleh. Example tu. Sorry. Example 1 sahaja. Example 1 sahaja. Okay? So sebelum pukul 10 malam ini tolong PM saya melalui Telegram. Okay? Untuk jawapan example 1. So untuk tutorial ini as homework you bahagikanlah sama-sama kawan-kawan. Okay? So itu sahaja untuk hari ini. Thank you girls. Boleh tak siapa yang volunteers untuk baca doa? Siapa boleh baca doa? Ya saya. So maksudnya kita exam lagi 2 weeks lah. Ya. Exam you all ada online kan? Betul. Ada lagi beberapa hari lagi kot. Nanti saya bagi tahu bila saya nak buat test. Sebab macam saya nak kena buat test awal sikit. Nanti apa-apa saya